tadi saya cakap saya nak buat reliability. Tapi saya rasa okey, alang-alang dah group tadi tu dah present validity. Kita masuk dulu validity, kemudian nanti saya ulang balik reliability sikit. Reliability hari tu saya rasa macam agak straightforward sebabnya dia lebih kepada bagaimana kita nak peroleh cara kita dapat consistency score. Okey, untuk validity, first of all, ini set indeksi saya. Kalau kita buat pergi sekolah nanti praktikum mesti ada set indeksi. Okay. Tapi kalau validity saya akan suka tunjuk gambar ni. Okay. Saya tak buat persakan jadi slideshow sebabnya saya nak skip banyak sebab kita ada 96 slides. And imagine untuk validity saja, sebabnya validity, if you can see here, ini ialah asas. Kita panggil kalau kita nak buat rumah ke arkitek ke buat bangunan, this is the foundation. Letak beam and everything untuk tapak. Sebabnya tapak ni lah yang menentukan kestabilan sebuah bangunan. Okay, same goes with validity. Sebab validity ni ialah satu asas. Dalam pentaksiran pengukuran, kalau kita nak nak mengukur sesuatu, kita uji pelajar kita and everything, kita kena ada bukti untuk menyokong. Jadi kesahan ni kita tengok dari segi bukti, okay? Dan dari segi foundation lah asas. Maksudnya sepanjang daripada awal kelas kita tu semuanya dah ada kaitan dengan validity, kesahan. Maksudnya daripada segi kita merancang, buat table of specification, kita menulis item, membina, okay? Kemudian siapa nak guna, siapa student kita, macam mana kita takbir, dekat mana, okay? Berapa lama student prepare, okay? Dan dulu masa mula-mula SPM keluar dulu, ingat kan banyak kontroversi yang katanya kenapa boleh terbaik daripada 5 tahun yang sebelum ni, sebabnya first time buat dekat rumah, student tak belajar, tak masuk sekolah, dan banyaklah support ataupun hujah untuk counter argue, katanya student buat tutor, student lebih bermotivasi, semua tu semua ada kaitan dengan validity. Ibu bapa bantu, okay, guru-guru pun sebenarnya bekerja siang malam on WhatsApp tu all the time, okay, macam kita buat PDPR jugalah, okay. Itu semua bukti lah untuk menyokong hujah-hujah dan interpretasi yang negatif tu lah. Okay, tadi Nadia mulakan dengan definisi. Dia kata validity ni tentang interpretasi, macam mana kita nak sokong, cukup ke tak, sesuai ke tak bukti-bukti yang digunakan. Okay, dan yang paling biasa kalau tengok juga dalam YouTube tadi, saya ada komen dekat YouTube Najmi, saya ada komen lah, kata secara umum memang kita selalu kata kalau cari online buku rujukan biasa, dia akan kata validity ni sejauh mana kita tahu, kita yakin bahawa ujian kita tu ukur apa yang dia nak ukur. Kalau ujian BM, dia ukur BM tak? Macam tu lah, senang cakap. Okay, itu sebenarnya tab satu aspek penting, iaitu dari segi kandungan. Okay, kesahan kandungan. Yang Nadia pun dah cerita juga. Okay, dan kita tengok yang ni, ini ialah standards lah yang terbaru 2014 dia dikeluarkan, dan selalunya standards ni akan kita refine setiap 15 tahun. Tapi sekarang COVID mungkin mereka akan refine lebih awal. Okay, sebabnya masa buat standards ni COVID tak ada. Okay, jadi dalam standards ni ada 3 part. Dan kalau tengok part yang pertama, dia tekankan tentang bagi the way standards ni kita dah bincang awal kelas dulu masa saya share sumber rujukan. Standards ni ialah macam akta yang digunakan di North America lah, US dan Canada. Tapi sekarang sudah banyak diguna pakai di Europe pun, sebab Europe pun ada juga dia punya own guidelines dan standards untuk pengukuran penilaian, untuk assessment especially. Okay, tapi yang ni memang kita guna sebab banyak bapa-bapanya diguna pakai, yang Cronbach, Mill, Masick, yang macam tadi Nadia pun cerita juga masa definisi tadi, semuanya datang daripada sana lah, datang daripada North America. Okay, dan kita tengok validity ni chapter pertama dalam bahagian 1. Bahagian 1 ni dia kata foundations. Ada validity, reliability, precision, atau ni ketepatan lah, dan errors of measurement, dan juga ni keadilan. Okey, bila validity ada, reliability ada, maksudnya ada bukti untuk tu, jadi selalunya dia akan melibatkan dengan fairness lah, keadilan dalam ujian.
Benda tu pun kita dah cakap macam mana kita nak buat pembentukan item yang biasa. Okay, pembinaan item Mercedes, Halloween kan, korban, raya haji kalau kita guna untuk ujian matematik contoh di Malaysia. Okay, benda-benda yang melibatkan perbezaan kaum, okay, ataupun mungkin cara penulisan kita mungkin soalan tersebut lebih advance ataupun terlalu mudah, itu pun ada kaitan dengan fairness. Untuk fairness lain juga kita cakap tentang pelajar yang belum vaksin tak boleh masuk tak boleh masuk dewan peperiksaan. Okey, itu pun ada kena mengena dengan fairness. Those kind of thing, dan itu sebenarnya relate dengan kesahan skor ujian dan cara kita interpretasinya. Okey. Dia banyak kronologi dari segi kesahan sendiri. Dan kita tengoklah, okey, ini this is the outline. Okey. Tadi yang Nadia, Nada dan Najmi cerita yang ni saja. Okey. Dan yang ni sebenarnya bila kita cakap pasal kesahan, konsep, kita okey, sekarang ni kita tengah fikir macam mana kita nak buat pengesahan, which is the validation. The process untuk dapatkan bukti-bukti ni macam mana? Jadi kita collect bukti. Kita cakap tentang sumber bukti tersebut. Dan jenis-jenis ni akan kaitkan dengan 5 bukti yang selalunya kita bincang, dan ini 5 bukti ni memang dibincangkan dalam standards. Yang tadi itulah AIRA, APA, NCME. Okay. So this 5 primary sources ni, dia adalah test content, dia relate dengan kesahan content. Okay. Response processes, yang ni lah macam mana pelajar tu menjawab. Okay, kalau dia buat jalan kira matematik tu, semua ada, mesti ada. Setiap jalan kira tu ada markah untuk dia dapat, macam mana dia boleh dapat jawapan. Kan kalau tiba-tiba boleh dapat jawapan, okey, itu mungkinlah multiple choice. Tapi kadang-kadang dia nak mengukur lagi macam mana response proses pelajar tersebut, kan? Ataupun dia buat interview selepas tu. Macam mana anda menjawab soalan karangan ni? Okey, mula-mula saya buat rangka, saya kaitkan dengan keadaan semasa, kemudian saya kaitkan dengan keadaan di antarabangsa, kemudian saya kaitkan dengan keadaan di dalam negara. Kemudian kita boleh tengoklah proses critical thinking. Kalau kita nak tanya pasal critical thinking lah dalam proses dia benda karangan. Kalau kita nak tanya benda lain, kita akan tengoklah soalan-soalan tersebut merujuk kepada macam mana pelajar tu menjawab. Okey. Kadang-kadang cara kalau guna komputer, berapa klik, dia berapa kali delete, dia delete. Okey, berapa space dia buat. Itu semua sekarang ni komputer dah boleh gather the data dan bagi maklumat. Dan kita pun boleh analisis dan tengok macam mana respon proses pelajar tersebut. Kadang-kadang kalau guna video cam, berapa lama dia klik mata, kat mana dia tengok, ada ke tak. So those kind of things yang ada proctoring, itu guna computer online testing, CBT, computer based testing. Okay, all those kind of question. Internal structure, keadaan dalaman, macam reliability lah. Bila kita buat case study, sekarang aktif okay. Kita buat case study contohnya. Kita tengok sub item 15, dia punya kelompok alpha negatif. Pelik tak negatif? Okey, ada tak bukti internal structure dia? Maksudnya dalam struktur dalaman dia ada tak kebolehpercayaan skor dia tinggi ke tak? Kalau negatif ada masalah. Jadi tak ada bukti untuk sokong. Okey, bukti-bukti macam itulah yang kita kata kita buat pengesahan. Bila kita buat pengesahan, kita dapat validity. Okey, dulu kita dan ini semua validity argument factors nanti group Haika, Fazira dengan Mila pula akan bentang. Okey, hari Rabu ni insyaAllah. Okey, those kind of things sebenarnya dia berkait tapi kita tengok dari segi umum, dari segi bukan umum, keseluruhan proses tu ialah validity. Dan bila kita kata validity, kita buat test. Dulu kita kata juga kita buat dari segi kita nak tengok attribute kecerdasan. Apa benda dalam tu, macam mana item tu dibuat untuk mengukur kecerdasan. Kita nak pemilihan item, okey? Dan untuk apa dia gunakan? Untuk macam tadi Najmi kata, pemilihan masuk kerja, untuk nak tengok sama ada kandidat tu sesuai tak, kecerdasan emosi dia ada ke tak, okey? Jadi dari segi pembinaan, dari segi nak menentukan konstruk kecerdasan tu sendiri dah memerlukan keseluruhan proses. Okey, jadi dulu untuk
untuk tulis dalam buku teks dan untuk mula-mula keluarkan konsep, dia memang pecahkan construct. Dalam construct ada convergent, ada discriminant, lepas tu kesahan kandungan, kesahan kriteria, predictive, concurrent. Dan itu normal bila kita tengok benda ni secara terpisah, sebabnya kita lebih tengok kepada jenis. Tapi sebenarnya bila dia ada dia punya salah silah sedikit, kemudian kita tengok Masick. Tadi Masick kata the whole idea is actually mana definisi Masick. Okay, ni definisi Masick yang Nadia guna tadi. Okay, dia ialah validity, ini Masick kan. Ini kita ada Cronbach Amel yang atas tadi tu, yang tengok kepada 3 ni je kan. Okay. By the way, ini standard lama. Masa ni APA sorang-sorang tulis. Tengok masa ni dapat pun nampak macam mana. Dia main tip saja. Okay. Masa tu dia kata ada 4. Lepas tu dia Cronbach Hamel kata okey tak apa. Kita masukkan predictive dengan concurrent ni, kita namakan dia criterion. Okay, that's the history. Itulah dia lebih kepada labeling. Okay. Dan kemudian yang atas ni tak apa, kita akan skip sebabnya it's gonna be so detail. Tapi Masick. Kemudian 1989. Masick mula mencetus sejarah lah. Dia ada satu monograf. Kita panggil monograf tu maksudnya dia cakap pasal validity saja. Ada dalam berapa ratus muka surat lah. Okay. Dan dia argue semua tu. Dan dia kata, okay, validity ni sekarang kita tengok sebagai jangan terpisah. Okay. It's not construct ke, kriteria ke, kandungan terpisah. Sebab bila kita nak tulis satu ujian, kita akan tentukan construct. Okay. Kemudian dalam construct tulis kandungan dia, kita kenapa nak guna, kita kena support, okay, macam mana kita nak guna, apa maksud skor 50 instead of 100, okay, those kind of things. So, jadi dia kata ia satu integrated judgement. Judgement ni penilaian yang kita kata bersepadu untuk sejauh mana the degree. Semuanya kata sejauh mana kita confirm kata kita ada kesahan kandungan. Jadi ada bukti ke ataupun empirical evidence. Dan juga kita ada teori yang support, rasional dia. Kenapa kita buat MUAT macam ni untuk universiti, bukan untuk naik pangkat. Okey, itu rasional dia sebab MUAT ni untuk pelajar-pelajar universiti nak mengukur sama ada mereka ni bersedia, sebabnya mereka nak masuk ke alam universiti, semua buku rujukan dalam bahasa Inggeris majoritinya, ada subjek-subjek kritikal dalam bahasa Inggeris. Jadi ada support untuk buat MUAT. Sebab itu nama MUAT Malaysian University English Test. Okay, those kind of things. Itu contohlah. Okay, nak menyokong ni. Sama dia cukup ke tak, sesuai ke tak, bila kita nak guna, kita nak support, nak counter argue, nak buat inference, nak buat kesimpulan, okay, nak backing kenapa SPM tinggi daripada lepas, okay, bukan tinggi banyak pun, tak signifikan pun tingginya, tapi kalau ikutkan kesimpulan tu tak salah lah, cuma terlalu kita kata dramatik lah bila kita kata terbaik daripada 5 tahun yang lepas. Okay, those kind of things yang action kita, okay, semua tu ada consequences, ada kesan. Okay, bila kita kata validity ni, apa kita lihat dari segi bersepadu. Okay, penilaian yang kita ada. Okay, ini ialah dia punya analogi. Okay, ini yang kata tu, Masick kata sekarang kita tengok integrated. Unitary. Unitary tu maksudnya satu instead of 3 terpisah. Okay. Dan bila kita kata pasal construct, contohnya tadi lah construct kecerdasan emosi kan. Okay, kita nak tengok construct kecerdasan emosi ni apa yang ataupun bahasa tadi Nada kata tentang kemahiran membaca. Ada membaca secara senyap, membaca secara kuat, kefasihan, kelancaran. Okay, itu ialah construct-construct yang terlibat. Tapi construct membaca, itulah construct-constructnya. Dan nak menulis, kena buat soalan lah. Soalan macam mana yang kita nak untuk student tu membaca. Mungkin soalan kalau membaca tu dari segi membaca dan kefahaman, dia kena ada paragraf ke, ada perenggan, dan kemudian kita tanya soalan. Itu soalan macam mana kita tulis, soalan tu semua kita tengok distractor dan sebagainya. Kemudian kita kata dalam tu kita nak relate dengan benda lain. Mathematics ada tak akan correlate tak dengan membaca? Kalau tak correlate, itu ada bukti kesahan yang kita kata tak sama. Dan benda tu dia kita boleh buktikan bahawa
matematik tu, sorry, matematik is a divergent kan, benda yang divergent. Tapi pada masa yang sama itu ialah kriteria luar yang kita bukan related to BM. Tadi Najmi punya contoh, kalau membaca mungkin menulis, itu ada concurrent. Maksudnya pada masa yang sama bila dia boleh membaca, dia boleh menulis. Itu concurrent, serentak. Kalau dia boleh membaca ataupun mengira account, dia boleh masuk program account, itu kesahan ramalan. Tapi benda-benda semua tu yang kita nak fikir. Jadi kenapa kita tengok benda tu terpisah, sebab kita boleh tengok dia secara menyeluruh ataupun bersepadu. Okey, kat sini macam analogi lah. Kita panggil yang dalam cawan putih ni kita panggil apa? Okey, saya jawab. Kita panggil kopi. Okey, kopi tak kisahlah, kopi Starbucks ke kopi Gloria Jeans, okey, Starbucks Yahudi kan, okey. Gloria Jeans, okey. Gantang, kopi kan berkrim, okey. Yang dalam ni nak buat kopi kita guna biji kopi. So it's a kopi juga. Okey. Dalam yang ni original content apa lagi yang akan kesedapan kopi tu, kualiti kopi tu, kena ada krim ke, ada sugar ke kan. Semua orang suka black, okay fine, tak apa. Tapi anggap kata kita aim nak buat kopi susu, okay, kita nak buat kopi susu, ada kopi biji kopi, ada kandungan dia untuk menentukan kualiti kopi susu kita tu sedap, kena ada krim, ada sugar ataupun fresh milk ke. Okay, dan kemudian nak makan apa dengan kopi tu, okay, dessert ke, nak makan uh, sweet chocolate ke, dark chocolate ke, okay, whatever it is lah. So that is the criteria that we use. So that's the analogy of validity. Nak buat sesuatu kopi yang sedap berkualiti tu, apa kandungannya, apa bukti yang maksudnya yang kita akan guna untuk menyedapkan lagi kopi tersebut. Okay. So kemudian Kane yang ni terlalu advance lah. Tapi Kane kata, okay, kita ada kopi benda semua, ini nampak stylo lah, nampak very, very the idea is very sophisticated. Very nice, tapi sekarang ni kita nak tengok, bila kita kata ada interpretasi, kita kena make sure, bila kita buat interpretasi, kita boleh counter argue. Dia macam, kalau dah masuk validity ni, dia macam lawyer lah. Sebab kat US, testing is an industry. Macam kat kilang, semua ada macam company buat test. Okay? Kalau company boleh argue, dia akan argue ada sama menyaman. Bila sama menyaman ni, dia ada banyak argument. Bila counter argument, kita boleh tak kena argue lah. Argue soal lah. Kenapa SPM bagus daripada 5 tahun lepas? Okay. Kenapa tak bagus? Okay, contoh. Okay, terus okay, ajar yang SPM sekarang ni, dia boleh sama markah dia dengan pelajar SPM tahun masa dia pergi sekolah PC. Benda tu yang itu argument. Okay, so jadi dia kata lebih ni dia validity argument. Okay, yang ni yang bila kita kata, sebab tu dia dah masuk tentang macam mana nak buat pengesahan. Sebabnya bila kita argue, kita nak ada bukti yang kita kata tadi lah, validation proses tu. Sejarah. Ini baru masuklah pecahan-pecahan dia. Dan ini Nada, Nadiah dan Najmi tentang dengan bagus. Okay. Bila kita semula, okay, ini convergent. Convergent tu maksudnya item 1 mestilah tinggi. Adalah kaitan dengan item 2. Adalah pecahan tiba-tiba maka correlation dia rendah. Tapi bila correlation dia tinggi, Allah ada bukti kesahan convergent. Okay. Jadi maksudnya adalah item 1 dengan item 2 convergent. Jadi ada bukti. Bukti jadi sah. Okay. Jadi yang ni pula, okay, yang ni perbezaan. Yang tadi yang memang nada guna. Okay, self-construct dengan locus of control dua berbeza. Jadi sepatutnya mereka taklah tinggi sangat. Okay, self-esteem 1 dengan self-esteem 2, kalau dia ada sepatutnya correlation, dia convergent. Okay, dia sama. Dan yang ni ada bukti juga, maksudnya tapi tak tinggi. Maksudnya ada bukti di sini. Maksudnya item yang mengukur construct dengan locus of code tak sama. Jadi itu ada di discriminant. Kalau kita nak tengokkan, ikutkan construct ni pula, kita boleh tengok dari segi kesahan serentak juga.
Macam kesahan serentak yang Najmi bentang. Kesahan serentak maksudnya pada masa yang sama kita ukur locus of control. Okay? Kalau markah self tinggi, locus of control tinggi. Itu markah bukan korelasi untuk antara item. Bila kita dah siap semua, dah score semua, okay. Self esteem construct kita dapat 80%. Self esteem ni maksudnya harga diri lah. Dia punya construct harga diri. Kalau harga diri 80 tu maksudnya dia ni sangat berkeyakinan. Locus of control dia boleh kawal, dia boleh control. Kalau okay, time bila nak tengok Netflix, time bila nak tengok anime, time bila nak tengok K-pop, time bila nak study, time bila nak buat assignment 7 hari mencintai assessment. Okay, so dia ada locus kawalan diri yang tinggi. Jadi 80 juga ataupun 10. Okay, lagi bila dia pandai dia self esteem. So ada juga bukti kesahan serentak. Yang tu dah jadi kesahan kriteria. Okay, so that's why kita tengok pelbagai. Okay, tapi biasalah dalam buku teks kita nak mendefinisikan berdasarkan jenis-jenis. Okay, so itu tak salah. Dan usually saya tak akan tanya definisi, saya tak akan tanya apa, yang mana satu jenis ke apa, saya akan tanya adakah bukti ni menyokong, okay, kesan kandungan. Okay, adakah apa kesan. Okay, kalau kesahan, kalau apa bukti ni tak ada. Okay, those kind of things. Sebab dia lebih kepada penilaian, dia lebih kepada apa judgement kita untuk lihat sama ada validity tu ada. Dia bukan lebih kepada, cuma dia kena tahu sikit lah apa bukti-bukti tentang setiap-setiap jenis. Tapi itu bagus bila kita dapat tengok dari segi jenis dulu. Bila kita faham jenis, kita boleh faham bukti. No problem. Okay, so apa slides dan presentation team 3Ns tadi memang dah jelas, dah clear. Jadi apa, congratulations sebab tak ramai lah yang berani buat topik validity, reliability. It's always like that. Okay, so yang ni apa, just punya definition. Dan content ni lebih kepada ni lah, apa yang tadilah soalan quiz katanya ada fenomena luruh, maksudnya dia tengok semua jenis kandungan dalam silibus. Okay, jadi kita tengoklah sampling the adequacy of the content of the phenomena. Sebabnya kita tengoklah item-item yang dia ukur tu betul ke tak, apa mewakili silibus yang kita memang kita nak, yang kita duk belajar ni. Okay, ada ke tak benda tu apa overlap. Okay, satgi dah tanya, satgi tanya lagi, ataupun satgi apa terlalu banyak tanya item yang sama. Okay, and then is each domain covered properly. Maksudnya cukup tak kalau tanya pecahan, kita patut tanya 5 soalan sebab masa dia 2 jam kita dah cover dalam kelas, so kena tanya 5 soalan at least. Okay, and then ada GSU, TOS, table of specification. Okay, that's okay, criteria. Okay, so ada itu test. Dia bila kita kata kriteria related ni, kita kata kriteria apa yang berkait dengan validity. Okay, so ini IQ dengan job performance, personality dengan job performance lagilah. Maxi, ujian Maxi nak masuk perguruan dan kemudian apa ada tak dia punya hubung kait ke pas Maxi tiba-tiba tak minat jadi cikgu, nak jadi businessman contoh. Okay, those kind of things. Okay, itu kriteria. Jadi setakat itulah. Sebabnya yang lain tu validation tu ialah bukti-bukti yang kita kata apa bukti yang menyokong. Ini semua, ini ialah detail. Tapi ini contoh. 5 contoh ni evidence based on test content. Sebabnya lebih kepada arah. Dia tak mudah cakap pasal 3 benda jenis tu yang Cronbach Gamble. Dia dah mula ke arah Messick dengan Kane. Okay. Jadi Messick bagi idea, Kane kata okay kita nak cari bukti, kita nak argue. Okay, those kind of things. And argue based on this kind of question lah. Dia ada jenis-jenis lah. Ini jenis untuk test content. Okay, macam ni kita nak make sure kita ada bukti, kita ada constraint yang kita tulis SU, penulis item lah. Kena tim betul-betul, bukan susah pilih, okay. Kita apa ambil kat internet, okay. Those kind of things. Scoring rubrik tu pun dengan adanya rubrik tu sebenarnya kita boleh tunjuk itu ada kesahan kandungan, okay. Lepas tu subject matter expert, dia kena apa orang yang berpengalaman lah dan seterusnya. Dan kini saya ada contoh segi MUAT. Kat mana kita nak dapat MUAT? Buktinya MUAT ada bagi description, dia bagi test specifications. Ini semua ada dalam dia punya laman web. Ini response process. Students punya apa
interview response item. Think mula-mula saya buat rangka, kemudian saya pilih macam tadi. Okay, think aloud. Apa keyboard stroke. Macam tadi lah saya kata. Dulu kita boleh tipu. Kita boleh koma, tulis-tulis merapu, koma. Komputer anggap, oh dia tulis ayat kompleks sebabnya banyak koma. Sekarang tak boleh dah lah. Sekarang dia train the computer to really know H mana, G mana. Dulu masa awal-awal apa automatic apa scoring untuk essay, dia buat automatic scoring, apa calon boleh tipu. Dia tulis je merapu-rapu, betul lagi. Stroke pun menunjukkan respons proses pelajar. Okay, eye movement, dia tiru ke tak, berapa banyak kali dia tengok tempat lain. Okay, kok ada orang pegang kad ke, bagi jawapan ke kat belakang dan sebagainya. Okay, itu proses. Kemudian internal structure tadi lebih kepada statistik lah. Dia punya mean, dia punya, dan banyak kita kata tadi tentang apa dia punya item discrimination, item difficulty, item discrimination. Of course, bila item discrimination dia relate dengan kebolehpercayaan apa dengan combat alpha, okay, dengan apa kebolehpercayaan score. Okay. And then okay, ini contoh-contoh lah apa lagi yang kita boleh buat. Yang ni semua ni, yang lain tu kita buat dalam kelas kita sebabnya these are all very apa technical lah. Okay. Ini okay, external variables. Okay, convergent, concurrent. Okay, yang ni dia tengoklah sensitivity to instruction, predictive validity. Kadang-kadang kita tengoklah perbezaan antara group. Okay, perempuan boleh buat banyak, boleh banyak, lelaki semua tak ada that same. Okay, ataupun apa classroom artifact yang kita guna macam apa kita nak relate dengan soalan apa kita nak guna untuk apa untuk apabila kita bincang dia dialog prestasi, dialog prestasi dan sebagainya, dan dia ada support. Okey, ini contoh juga. Tapi kalau MUAT ni dia lebih kepada tentang kesan MUAT. Okey, kadang-kadang kesan dia adalah pelajar stres. Sorry, ini bukan kesan, ini kesan. Consequences of testing. Ini kesan test dia. Apa kesan MUAT? Contohnya kat sini dia kata pelajar kat sekolah belajar untuk ambil MUAT, bukan belajar bahasa Inggeris. Sebabnya cikgu mengajar ke arah test MUAT. Jadi hari ni kita belajar MUAT, bukan belajar English. Okey, ini bukan saya cakap, ini Nambia dan Ransirini yang cakap. Okey, ada juga yang kata interview antara 9 guru sekolah ni, dia kata teacher frustrated. Sebabnya kita mesti mengajar ke arah test, bukan kita nak mengajar habiskan, kita tak boleh habiskan syllabus, kita boleh kena tunjuk apa yang nak keluar test. Okey, jadi tak boleh nak buat role play ke, nak buat apa musical chair ke, nak buat yang hebat-hebat. Sekarang cikgu dah tak mau sebab cikgu kata nanti tak habis syllabus. Okay, so teachers creativity innovation has been seriously hindered by MUAT. Okay, those kind of thing. Ini students perspective, ini kesan lah berdasarkan perspektif pelajar. Semua tu perspektif pelajar, perspektif masyarakat, semua-semua tu penting. Okay, I'm gonna stop here. Sekarang 45 minit. Oh, siapa je tanya? Aina tanya, ujian yang mempunyai kesahihan yang tinggi biasanya mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi ke doktor? Okay, ada. That's good question, Aina. Okay, kesahihan dengan kebolehpercayaan memang berkait rapat, tetapi ujian skor yang reliable tak semestinya valid. Maksudnya apa? Kalau skor tu, walaupun apa kita kata, kalau skor tu dia consistently salah, okay, dia apa reliability dia memang tinggi, tapi benda yang dia nak ukur tu semuanya salah. So reliability tu lebih kepada kuantiti, dia bagi bukti okey ada consistency, tapi consistency tu betul-betul tak sokong yang maksud sebenar yang kita nak capai. Sebab tu validity ni lebih kepada kita nak ukur apa yang kita nak ukur, dan sekarang ni apa yang kesan yang daripada yang kita ukur tersebut. Okey, jadi orang adalah yang kata kita, sekejap ada tak slide tu? Itu slide. Okey, nanti hari apa kita buat apa? Sekejap. Okey, yang ni. Okey, kita tengok yang ni. Yang ni kalau apa? Kalau consistently, okey. Penimbang tu rosak. Okey. So dia ukur. Setiap hari berat dia 50, 55, padahal berat dia 100. Okay. Dia dapat kebolehpercayaan lah, consistency. Tapi dia punya berat tu, dia punya ukuran tu tak
valid. Sebenarnya the bigger picture, pengukur dia tu yang dia tu salah. Okay? Based on quality lah. Kalau kita tu itu salah, memang dapat consistently semua pelajar tak boleh jawab. Oh betul lah, reliable lah. Tengok kualiti kita ya, kualiti ujian tersebut yang salah. Okay, dari segi maksud dia salah, dari segi apa konsep dia salah. Okay, itu jadi tak semestinya yang valid, yang reliable itu valid, tapi bila ujian tersebut ada bukti untuk kesahan, dia akan menyokong kebolehpercayaan. Sebab apa? Internal apa? Internal punya bukti dah dapat. Kan ada lima jenis tu. Mana dia? Kan? Sebab internal structure ni ialah kebolehpercayaan. Okay, internal structure ni dia punya item properties, dia punya kesukaran, dia punya diskriminasi. Okay, bila bukti dia tercapai, sebab bila kita kata benda ni sah, maksudnya dalam ni dah ada bukti tersebut. Okay, dan yang tadi kebolehpercayaan tak semestinya ada kesahan. Boleh ke Aina? Saya menjawab soalan Aina. Okay. Aina selanjutnya. Also tentang apa kita buat setiap proses tu kita buat. Ini pun contohlah isu BM. Dr. Ingrid dulu pun cakap Melayu. Kemudian inilah argumentnya. Okay. Saya tanya, macam mana kau boleh percayaan tak semestinya ada kesahan? Macam mana? Sekejap. Katanya apa? Kau boleh percayaan tak semestinya ada kesahan? Macam tadi, macam yang saya tunjuk tadi, kebolehpercayaan tu ialah consistency score, kan, dan kestabilan. Kalau kita kata, okey, ukuran kita memang sentiasa betul, 50 saja. Okey, itu jadi adalah kebolehpercayaan tu ada. Okey, Haikal, Haikal tengok ni. Okey, penimbangan ni rosak. Jadi dia asyik timbang 50, 51, 52, lebih kurang lah dia punya apa berat dalam tu. Tapi sebenarnya yang berat sebenar dia 100. Mungkin lah. Okey. Tengok kaki. Okey. 100. Okey. Jadi kebolehpercayaan dia ada. Sebabnya benda tu dah salah tapi dia bagi 50. Consistent lah. Tapi sebenarnya the whole idea is wrong. Sebabnya punya berat 100. Kalau dia pergi betul-betul dekat pemberat yang betul ataupun ujian yang betul, dia akan dapat 100. Jadi kat sini, this is consistency dia ada tapi tak menggambarkan berat sebenar. Tak menggambarkan apa yang nak diukur. Boleh kan Haikal? Okay. Awesome. Okay. So, itulah apa. Dan ada banyak. Dan faktor, selalunya dia faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan akan mempengaruhi kesahan juga. Sebab reliability and validity are very macam adik-beradik lah. Cuma kebolehpercayaan tak semestinya memberikan kesan. Tapi kesan, bila kesan salah satu bukti tahan ialah kebolehpercayaan. Okay, so far so good. Tengok daripada 3 construct tiga ni dan dalam ni ada jenis-jenis kecil pula, dia pergi kepada 5 primary, 5 sources. Okay, that's content. Okay, part 10. Dah lebih 10 minit. Okay, saya berundur dulu. Minggu depan Haikal, Mila dan Fazira akan cakap sikit tentang apa faktor. Akan masuk argument ke tak? Saya tak ingat dah. I'm just asking. Haikal, Mila ke Fazira ke? Tak apa, I'm gonna check. Baru nak tengok sekejap lagi the slides. Okay. Oh, okay, ada argument. That's good. Okay, so we'll see. I'm gonna look at the slides after class. Nanti remind juga dekat group Najmi Nadia tadi saya cakap saya nak follow up sikit. Okay. Great job. 3Ns, and then insyaAllah kita ada last room hari Rabu ni. Dan jika sempat kita akan masuk nama apa, reliability balik. Saya akan ulang balik. Okay. So, okay. Today is very memang very gentle introduction. Don't stress out. Just understand kata
kita bukan kita kena tahu definisi lah, definisi. Cuma kita tahu apa buktinya. Okay, bukti kesahan, bukti kandungan. Okay, ada respons proses dan sebagainya. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Boleh leave, saya dah add names dengan Shazana manually. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih everyone. Saya end meeting untuk semua ya. Okay, thank you.